Manusia takut apa? Ini upline saintis yang baru-baru sharing dengan saya lah, sebab kita semua di rumah kan. Jadi manusia nih kebanyakan kita takut sakit, takut mati, takut tiada duit, betul tidak? Jadi bercerita tentang takut sakit, memang ramai orang takutlah hari ini kan, terutama dalam keadaan sedunia hari ini dengan COVID-19. Jadi oleh kerana manusia takut sakit, di Amerika orang pun takut sakit. Jadi pada tahun 75, ini sejarah konsep MRT ya. Parlimen Amerika Syarikat menubuhkan satu jawatan kuasa untuk menyelidik kenapa orang sakit. Dan jawatan kuasa ini menyelidik tentang nutrien yang kurang pada rakyat Amerika sana. Jadi hasil daripada penyelidikan ini dalam masa 2 tahun, komiti ini mengeluarkan 5,000 muka surat. Dan mereka mengatakan kebanyakan manusia ini sakit sebab nutrien yang tidak seimbang menyebabkan metabolisme tidak seimbang di peringkat sel dan menyebabkan kronik moden. Jadi mereka bukan kata sebab kurang apa, bukan kurang ubat, tapi kurang nutrien dan juga metabolisme sel terganggu. Jadi hasil daripada itulah wujudnya terapi pembaharan molekul atau bahasa Inggerisnya MRT, terapi pembaharan molekul, dan ramalan Dr. Linus Pauling, seorang pakar, dia mengatakan kaedah rawatan melalui pemakanan dalam MRT ini akan menjadi aliran utama dalam dunia perubatan abad ke-21. Ini yang berlaku hari inilah, dan Dr. Linus Pauling merupakan seorang penerima anugerah Nobel 2 kali. Jadi mari kita lihat kembali kepada keadaan diri kita hari ini. Ramai antara kita hari ini sebenarnya tidak sakit. Tapi tidak sakit tidak bermaksud kita ni sehat. So ramai kita hanya separa sehat. Ya, tak sakit sampai perlu jumpa doktor, tapi selalu kita lemah, sakit sana, sakit sini. Jadi mari kita lihat fenomena separa sehat. Separa sehat, kalau dia berlarutan jangka masa lama, maka dia boleh membawa kepada penyakit kronik. Kronik tidak sama dengan acute. Acute itu tiba-tiba sakit, you pergi hospital. Tapi kronik ni dia pelan-pelan, dia dengan badan kita memberikan kita banyak signal sebenarnya. Jadi satu contoh di sini ada, bila tangan, kaki sejuk, sesak nafas, lama-kelamaan dia boleh membawa kepada sakit jantung. Begitu juga orang yang ada masalah, selalu batuk, sesama, gatal kerongkongan, boleh menjadi radang paru-paru. Ada orang banyak simptom menyebabkan diabetes dan gastrik, kegagalan buah pinggang. Begitu juga dengan orang yang akhirnya ada arthritis, radang hati, stroke, kanser usus dan juga kanser yang lain. So sebenarnya badan kita ni selalu memberikan kita signal, tetapi kita selalu mengabaikan. Contohnya, kalau selalu sakit kepala, kita selalu mencari ubat tahan sakit. Itu ubat P lah. Jadi bila sakit sudah hilang, kita kata, oh saya sudah sembuh. Tapi besok lusa sakit kepala lagi, makan ubat lagi. Jadi lama-kelamaan rupanya ada masalah. Kenapa sakit kepala? Mesti ada sebabnya. Jadi badan kita pandai memberikan kita signal, cuma masalahnya kita yang tidak faham apa maksud signal itu. Saya berikan ada satu contoh. Seorang bayi yang baru lahir, dia panaskah, dia laparkah, dia basahkah, dia hanya boleh berikan Anda satu signal, iaitu dia menangis. Jadi seorang ibu atau seorang ayah perlu tahu anak saya kali ini menangis sebab laparkah, menangis sebab mau tidurkah, mengantuk, atau menangis sebab dia basah, atau menangis sebab dia tumbuh gigi. Jadi signal seorang bayi hanyalah menangis. Jadi hari ini kita sebagai manusia yang dewasa, kita ada back signal. Contohnya bila kita sendi rasa ada masalah, kita harus pandai faham, pandai membaca signal daripada badan, sebab badan sedang berkata-kata kepada kita. Badan sedang minta tolong, help, SOS. Tapi ramai antara kita tidak faham signal ini. Jadi dengan elegan konsep MRT, kita faham, kita harap kita boleh memberikan pendidikan kepada kebanyakan orang untuk lebih faham signal daripada tubuh badan kita. Okey, terusnya, apabila kita sakit, yes, Anda jumpa doktor. Kita jumpa doktor. Kita tidak menidakkan perubatan moden. Tetapi, adakah ubat ini berkesan terhadap tanda-tanda separa sehat? Sebenarnya ubat hanya boleh menghilangkan kesakitan untuk sementara saja, tapi tidak mengubati secara mendalam. Jadi akhirnya
doktor sebenar adalah tubuh badan kita sendiri, ya, iaitu daya pertahanan badan kita boleh dipertingkatkan melalui pemakanan. Hari ini pun dengan keadaan sedunia menghadapi COVID-19, doktor pun kata belum ada vaksin, belum ada ubat, dan ramai orang yang sudah sembuh daripada COVID-19 pun sebenarnya sembuh dengan hanya jaga diri di rumah. Ada ramai yang tidak perlu pergi hospital pun kerana badan boleh mengubati, boleh melawan virus ini, boleh melawan penyakit ini. Jadi bagaimana kita meningkatkan keimunan badan semasa krisis hari ini? Ya, ini yang cerita yang paling hot lah, semua orang takut. Ya, kita perlu meningkatkan keimunan badan. Dan ramai pakar doktor seluruh dunia pun menyarankan kita buat ini. Jadi kita perlu satu konsep penjagaan kesihatan yang holistik untuk mencapai kesihatan menyeluruh. Jadi ada perbezaan di antara perubatan moden, rawatan dengan ubat, dengan terapi semula jadi, iaitu konsep MRT hari ini. Apabila sakit, yes, you jumpa doktor. Kita buat rawatan, diagnose, doktor bagi kita ubat ataupun rawatan yang sepatutnya, berdasarkan simptom. Tetapi kalau kita separah sehat, separah sehat, kita harus terus memelihara kesihatan kita, mencegah penyakit. Jadi kita mencari punca penyakit, kita menyubur sebelum kita sakit dan semasa sakit pun boleh buat. Nah, kita gunakan bukan ubatnya, kita gunakan makanan, kita gunakan oksigen, kita gunakan air. Jadi semua ini adalah terapi yang semula jadi. Jadi kalau boleh kita mau bekerja sama juga dengan perubatan moden, tapi kalau boleh kita mau mengelak daripada pergi ke berjumpa dengan doktor. Jadi apakah itu molecular reform therapy bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu adalah terapi pembaharuan molekul. Jadi secara ringkasnya, terapi ini adalah rawatan tanpa ubat. Kedua, pembaharuan itu apa? Memperbaharui metabolisme sel yang tidak normal dan memastikan sel kita pulih secara sedia kala. Dan molekul merujuk kepada badan kita yang terdiri daripada lebih kurang 60 trilion sel. Ada orang kata dia lebih tinggi, mungkin lebih banyak, saya tidak tahu. Molekul iaitu merawat badan kita tanpa ubat, dengan semula jadi menggunakan apa? Makanan. Jadi mari kita kupas lebih detail, ya, apa itu MRT. Jadi kenapa manusia sakit? Pakar sudah kaji, ya, bukan saya hanya seorang guru matematik. Manusia sakit sebab ada 6 faktor. Pemakanan tidak betul, pencemaran udara, pencemaran air, tekanan, stres, kurang senaman dan gaya hidup tidak sehat, mungkin kurang tidur. Jadi 6 faktor ini semua menyebabkan sel kita mula tidak sehat. Sel tidak sehat, tisu tidak sehat membina, organ tidak sehat membina, sistem tidak sehat membina, badan yang sakit. Inilah dia, berpunca daripada apa? Sel yang telah terganggu segala metabolismanya. Jadi apakah sebenarnya keperluan sel? So kalau kita lihat puncanya daripada sel, boleh tak kita sehatkan sel? Kalau kita sehatkan sel, bermaksud kita boleh sehatkan tubuh badan kita. Jadi pakar mengkaji apakah keperluan sel. Seorang bayi yang baru lahir, ibu bapa tahu, bayi baru lahir dia tak boleh makan daging, dia minum susu. Jadi kita tahu keperluan bayi. Jadi apakah keperluan sel? Ada 4 keperluan dia. Sel perlu makanan, perlu oksigen, perlu air tulen, dan perlu ada kesihatan rohani. Dia perlu relax, dia perlu tak ada stres. Jadi apabila sel mendapat keperluan ini, dia akan menjadi sehat, tisu sehat, organ sehat, sistem sehat, maka badan menjadi sehat. Begitu simple, betul tidak? Begitu simple, tapi ramai orang tidak tahu. Kita bersyukur kita dielkan sebab kita diberikan kefahaman tentang kesihatan sel ini. Jadi sinilah masuknya konsep MRT yang terdiri daripada 4 langkah untuk sehatkan sel. Langkah pertama, pemakanan kita harus seimbang. Kedua, kita tingkatkan pengambilan oksigen. Ketiga, kita buat detoksifikasi atau pembuangan racun badan. Kesehatan mengikut keperluan sel tubuh. So inilah dia 4 langkah MRT yang sangat-sangat penting. Satu pengetahuan, satu ilmu kesehatan yang kita harus miliki supaya kita boleh pastikan seluruh keluarga kita ini sehat. Baik. Jadi dengan ringkasannya adalah sel sehat, badan sehat. Itu sahaja. Sel sehat, badan sehat. Bermaksud sel sakit, sakit. Baik, mari kita pergi masuk ke langkah yang pertama. Apa dia? Pemakanan yang
yang tidak pernah mendengar ilmu kesihatan, apakah itu makanan seimbang? Kita mungkin ramai tidak tahu. Jadi ramai orang makan tapi nutrisinya itu tidak seimbang. Jadi pakar mengatakan dengan ancaman kesihatan yang disebabkan oleh modernisasi, 99% daripada populasi mengalami malnutrisi. Artinya makan kenyang tetapi makanan kita ni sebenarnya dalam kandungannya kurang nutrisi. So ini adalah satu ancaman kepada kesihatan. Anda lihat sini ya, ramai antara kita suka makan makanan moden macam ni. Jadi, makan seimbang bermaksud kita memerlukan 46 jenis nutrien perlu, okay, essential nutrient, okay, dan tambah yang lain artinya kita perlukan 60 jenis nutrien. Kita perlukan karbohidrat, kita perlukan protein, asid-asid amino yang begitu banyak, kita perlukan lemak yang sihat. Apalagi kita perlu untuk zat seimbang, kita perlukan mineral, beberapa jenis mineral, kita perlu banyak jenis vitamin, kita perlu juga pigmen semula jadi untuk melawan kanser, dan kita perlukan mineral suri atau trace element. So semua ini anda melihat, wah banyaknya mau makan. Banyak perlu makan. Jadi bagaimana kita boleh memastikan setiap hari, setiap hidangan, saya boleh dapat semua ini, 40 jenis nutrien perlu. Saya tidak ada penimbang, dan lain lagi kerisauan kita tentang baja kimia, racun serangga yang ada dalam sayur. Sebab ada orang dia tidak makan sayur sebab dia takut ada baja kimia, ada racun serangga. Dia takut makan daging sebab ada suntikan hormon. Jadi akhirnya apa perlu makan. Dan sekarang lagi dengan perintah kawalan pergerakan ini, ramai orang stok mie segera di rumah. Stok mie segera, takkan pula hari-hari makan mie segera sebab kita tahu itu bukanlah satu pemakanan yang sihat. Dan perintah berkawal mau beli sayur banyak-banyak, tak boleh juga sebab sayur cepat rosak. Jadi banyak kerisauan yang nutrien, 46 nutrien perlu yang badan kita, sel kita perlukan. Dan jika badan kita kekurangan satu daripada nutrien ini pun, maka nutrien yang lain pun akan terbazir. Jadi umpama anda membuat satu kek, satu kek lah. Kek anda tahu bahannya, anda perlu tepung, anda perlu ada butter, anda perlu ada telur, ada gula. Anda tidak boleh ada banyak 1 kilo tepung tapi hanya 1 biji telur. Lepas tu 1 sudu gula. Tak boleh jadi kek, dia mungkin jadi batu. Jadi perlu pada sukatan-sukatan yang tertentu. Jadi kalau sukatan ini tidak betul, sanalah maka badan kita mengalami masalah. Dan jangan lupa ya, tekanan dan badan berasid adalah punca kehilangan nutrien. Tekanan, jadi jangan stres sangat ya. Jadi satu lagi adalah keseimbangan asid alkali yang badan kita harus tahu. Ini adalah pakar Dr. Regnerberg, beliau berkata untuk sihat badan kita perlu kekalkan pengambilan nutrien 80% makanan beralkali dan hanya 20% makanan berasid. Lihat 80-20. Apakah itu makanan yang berasid? Tak perlu cerita panjang, kebanyakan makanan kita makan hari-hari adalah makanan berasid. Daripada seafood, makanan laut, sampailah gula, gula putih, apalagi makanan segera, coklat, aiskrim, kuning telur, dan juga semua daging. Nasi putih pun sebenarnya adalah makanan berasid. Jadi hari ini tak perlu cerita panjang, kita memang banyak makan makanan berasid sehingga 80% makanan kita adalah, bukan 80% lagi, 90% adalah makanan berasid. Contohlah anda beli nasi lemak, ada 2 hirisimun, itu sahaja yang alkali, yang lain itu adalah asid. Jadi tengok, makanan beralkali, ini dia sangat terhad, sayur-sayuran, buah-buahan, putih telur dan juga alga seperti spirulina. Ini adalah antara makanan beralkali yang kebanyakan orang pun tak makan banyak. Contoh hari ini ramai kanak-kanak tak makan sayur. Kenapa? Saya tak makan sayur. Kenapa ibu bapa tak makan sayur? Sebab daripada datuk nenek tak biasa makan sayur. Jadi hari ini hati-hati dengan apa yang anda berikan kepada anak-anak. Jangan puji anak tak makan sayur depan orang lain. Oh, anak saya ini memang tak makan sayur. Jadi anak sana dengarkan, dia kata, oh yes, memang saya tak makan sayur. Jadi ibu bapa kitalah yang menentukan anak-anak makan apa hari ini. Jadi perhatikan, maka alkali ini yang kita patut makan 80%, tapi hari ini kita makan terlalu sedikit. Jadi apa perlu buat? Hari ini bukan senang untuk mengubah cara orang makan apa pilihan makanan, tapi anda boleh menambah.
Kalau hari ini anda sudah makan banyak makanan berasid, anda balik rumah anda makan ini Elken Spiron, tambah sedikit suplemen, mungkin 5 pagi, 5 petang, 5 biji pagi, 5 biji petang, sebab dia mengandungi 100% alkali dan 60 jenis nutrien, termasuk 46 nutrien yang anda perlu seharian. Dan ini adalah spirulina organik. Disahkan, saya sudah makan spirulina Elken berapa tahun, lebih 20 tahun, lebih 23 tahun sudah, ya, dan dia sudah dianalisis, dia prestasi yang baik, anugerah, terlalu banyak anugerah sudah kita dapat untuk Elken spirulina. Dan Elken spirulina yang baiknya, ia adalah satu makanan, satu sayur yang satu family boleh makan. Jadi anda tak perlu makan beli vitamin untuk anak 1 botol, vitamin untuk orang tua 1 botol, vitamin untuk wanita 1 botol, vitamin untuk lelaki 1, tak perlu. Ini ialah one for all. Ya, one for all, satu suplemen Elken Spirulina untuk satu family, termasuk ibu mengandung. Makanlah supaya dapat baby spirulina yang cantik, yang cerdik, dan sangat baik untuk baby, sangat baik untuk anak-anak sebab ada B12, pintar belajar, cantik untuk kulit ayah dan sebagainya. Dan siapa mau cantik boleh jadikan masker spirulina, letak di muka, jadikan masker 20 minit. Pelbagai guna ini adalah sayur Elken Spirulina. Apalagi dalam pemakanan seimbang langkah 1 ni, kita ada ini dia, minyak ikan laut dalam EPA DHA yang membantu jaga jantung, jaga kolesterol dan jaga darah jangan terlalu likat. Dan kita juga ada sangat-sangat penting terutama sekarang ini, iaitu vitamin C, ester C 500+. Ini yang sekarang terlalu laku. Harap-harap anda masih boleh rebut stok sebab memang ramai orang rebut ester C hari ini. So ini adalah vitamin C yang tidak berasid, artinya dia tidak mengganggu gastrik. Dan berbanding vitamin C lain, ester C kita adalah 4 kali lebih berkesan, 2 kali lebih cepat serap, dan dia tahan dalam badan kita lebih lama. Jadi kalau anda di luar sana, anda kata apa beza? Ini bezanya. Jadi anda makan 1 biji ester C seumpama anda makan 4 biji yang lain punya di luar sana. So sangat-sangat penting. Kedua, dia tidak ada perasa-perasa tambahan. Ada orang suka vitamin C yang chewable, boleh gigit. Saya pernah try lah ester C, gigit, kenapa tak ada rasa ya? Oh, rupanya so kita mau yang natural. Jadi tak ada rasa orange lah, strawberry. So kalau anda beli untuk anak-anak anda yang ada perasa itu semua adalah perasa tambahan, ya. Sedangkan kita mau sehat tapi kita beli ada tambahan, dan kita punya ester C tidak ada gula, jadi memang tak ada rasa. Kenapa? Sebab luar punya ada rasa, jadi seolah-olah budak-budak suka punya ada rasa, tapi itulah gula. Sudahlah kita hari ini terlalu banyak gula kita makan, jadi kurangkan semua itu, makan ester C yang semula jadi. Jadi ada orang tanya saya, budak-budak yang umur mungkin 2-3 tahun bagaimana pagi? Anda boleh tumbuk, ya, tumbuk saja ester C ini, campur dia punya minuman atau jus dia, anda boleh bagi kepada kanak-kanak. Seterusnya, mineral pun penting kan. Jadi dalam langkah 1 pemakanan seimbang, mineral penting. Salah satu mineral ini kurang, maka metabolisme ini tidak akan sempurna sebab dia semua bergantung antara satu sama lain, antara protein, vitamin, mineral, semuanya bergantung. Jadi manusia perlukan lebih 80 mineral. Kalau anda pernah dengar orang yang berlari, itu atlet berlari-lari, lepas tu dia cramp, dia ada kurang mineral. Sama je kita, kadang-kadang kita tidur, malam kita tidur, tengah malam terbangun, kaki kita cramp, kejang. Jadi badan kita kekurangan mineral. Jadi apa yang boleh bantu kita ada Kington Isotonic dan Kington Mineral. Yang Kington Mineral lebih pekat lah. Kington Isotonic anda boleh gunakan titik di mata, titik hidung, titik kemana-mana lah, sebab ia adalah isotonik, dia seimbang dan dia mirip kita punya plasma darah. Ini produk sangat-sangat baik, dan musim sekarang kalau anda risau tentang kesihatan paru-paru, ini adalah produk yang sangat baik untuk menguatkan anda punya sistem pernafasan. So amalkan Kington Isotonic 1 atau 2 ampul sehari, maka lebih sedikit pun ikut keperluan lah. Dan kita ada tes yang sangat baik juga, budak-budak yang demam. Saya ada customer call saya sebelum malam, boleh tak ada tidak Kington Isotonic, anak saya demam. Jadi dia bagi 4 ampul sekaligus, dalam masa 3 minit demamnya reda.
Jadi saya punya pesanan lah daripada pengalaman, siapa ada anak-anak kecil di rumah yang sering demam, anda kena ada stok ini Kington Isotonic di rumah. Kalau dahulu ini daripada ibu saya, dia kata setiap rumah tu mesti ada satu ubat nama P di rumah untuk jaga rumah, dia kata. So kalau sakit saya kena makan ubat P itu. Jadi hari ini sebenarnya anda tak perlu stok tu, ada stokkan produk Spirulina SSC dan stok juga ini Kington Isotonic untuk kesihatan satu family. Jadi langkah kedua, meningkatkan pengambilan oksigen. Okey, langkah kedua MRT. Kerana dengan pencemaran, dengan tekanan dan udara kita kurang oksigen, maka ramai antara kita ni memang mengalami kekurangan oksigen yang kronik. Persekitaran kita, penebangan hutan dengan kenderaan terlalu banyak di jalan raya, maka dunia kita kurang oksigen. Bukannya kita tidak bernafas, kita bernafas, tetapi pengambilan oksigen ke dalam darah, ke dalam sel kita kurang. Jadi apalagi dengan kita punya gaya hidup yang tidak sihat, kita kurang bersenam, termasuk saya sendiri, Akun. Kita kurang bersenam, duduk sampai rumah saja semua satu family dengan smartphone. Jadi apa perlu kita buat sebagai warga moden? Kalau boleh, bersenamlah di rumah. Apply saya selalu buat push up. Sekarang boleh buat 50 push up. Jadi kita boleh buat senaman ringan di rumah, boleh beli treadmill, boleh buat yoga, semua tu. Dan anda boleh tambah dalam Elken kita ada senaman menggunakan guasa. Jadi ada minyak, ada papan guasa, anda boleh belajar. Kita ada online punya video di mana apabila anda buat ini guasa, dia sangat baik untuk peredaran darah. Peredaran darah bila lancar, maka segala nutrien anda makan ini boleh disalurkan ke sel-sel badan kita. Dan tanduk kerbau ini dia tidak akan orang kata dia selamat untuk kulit anda lah, dia tidak akan menyebabkan kulit sensitif apalagi dengan minyak arugasa. Langkah yang ketiga adalah detox, buangan racun badan. Jadi badan kita secara semula jadi memang boleh detox daripada kulit. Kita berpeluh, daripada hati menetralkan toksin, daripada paru-paru kita menyingkirkan karbon dioksida, gas toksik, dan daripada buah pinggang kita, kita akan buang air kecil, akan membuang toksik daripada darah, dan juga kolon kita iaitu usus besar untuk merupakan kumbahan terbesar dalam badan kita. Inilah tong sampah paling besar dalam badan kita. Jadi untuk langkah ketiga ini, detoksifikasi, kita juga perlukan air. Tapi air kita hari ini, kita pun risau sebab pencemaran air adalah satu perkara yang memang kita tahu. Anda nampak gambar ini, ladang kelapa sawit, banyak spray, itu baja kimia, racun serangga, pipe yang berkarat, pencemaran semua itulah. Jadi apa yang boleh kita buat kalau mau minum lebih banyak air? Ini dia, anda boleh minum 8 gelas sehari air BioPure RO. Jadi dengan adanya sistem BioPure di rumah anda, boleh minum tanpa merasa ragu-ragu dan detox. Langkah ketiga, minum air banyak. Terutama sekarang lagi musim cuaca panas, musim COVID-19, minum air lebih banyak. Kalau boleh air yang sedikit suam. Selain air, kedua adalah usus kita ni, tong sampah dalam badan kita ni, bagaimana mau buat. Anda lihat ya, kalau kita ada tong sampah di dapur, anda mungkin ada letak sana sisik ikan, kulit udang, apa-apa juga. Kalau tong sampah di dapur itu anda tidak buang setiap hari, besoknya anda nampak ada ulat. Dan busuknya bukan main lagi. Jadi usus besar kita ini, tanya diri anda, bilakah kali terakhir anda membersihkan usus besar anda? Setahun lalu, bulan lalu, atau selama ini ikut usia anda tak pernah cuci usus. Jadi bayangkan berapa banyak najis terlonggok dalam dinding usus anda. Jadi anda perhatikan gambar sini, najis terlonggok yang boleh lama-lama menyebabkan polip, menyebabkan kanser. Ada orang sembelit sebab mungkin juga kurang serat, kurang minum air, boleh menyebabkan buasir. Jadi saluran usus kita adalah organ paling kotor. Kita perlu singkirkan toksik daripada usus besar kita. Terutama siapa ada sembelit, ini merupakan satu signal badan. Dia minta tolong. Jangan biarkan badan kita ini ada masalah sembelit. Jadi apa yang harus kita buat untuk detoksifikasi usus?
Elken sediakan laktozi dan laktozi S, iaitu dua perasa berbeza. Laktos adalah perasa kiwi dengan nanas yang memang macam jus, dan laktos S adalah perasa blueberry dengan probiotik bakteri sehat. Jadi pilihan di tangan anda, bila anda minum dengan perut kosong, lepas 1 jam atau 2 jam anda akan melopi tandas dengan sangat selesa. Anda akan membuang toksik ini, dan cubalah lakukan 3 hari berturut-turut, lepas tu setiap minggu detox lagi sekali. Dan kalau anda hari ini di rumah dengan perintah kawalan pergerakan, tidak ada alasan, bolehlah minum setiap hari pun boleh, selang sehari pun boleh. Saya minum selang sehari. Okay, keluarkan najis terlonggok, seimbangkan bakteria dalam kolon kita, okay, dan bantu kolon kita sehat. Jadi, sekarang kita lihat apa yang berlaku. Okay, ketika wabak COVID-19. Ramai orang dia tak risau sangat dengan COVID. Kata, saya tidak bergaul dengan orang yang high risk, saya hanya tinggal di rumah. Tetapi kita harus ingat, kita juga mesti mengelakkan diri kita daripada sakit dengan penyakit lain. Kenapa? So, kalau anda sakit dengan penyakit lain, contohnya, dengan berlakunya COVID-19 pun, masih ada orang yang aksiden lah, patah tulang lah, masih ada orang yang kena stroke, masih ada orang kena sakit jantung, masih ada orang yang kena serangan asma, masih ada anak-anak yang perlu pergi emergency. Jadi penyakit lain ni masih ada. Jadi boleh tak kita membantu pasukan kesihatan, doktor dan nurse ini, supaya kita tidak membebankan lagi mereka. Jadi sebab apa? Doktor dan jururawat hari ini di semua hospital di seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, mereka sibuk merawat pesakit kronik, membantu dalam kes-kes yang lebih urgent sekarang ini, iaitu pesakit COVID-19. Kedua, jika anda ada masalah lain bukan COVID-19 dan anda terpaksa pergi emergency, pergi masuk ward, mungkin risiko anda terjangkit COVID-19 ini, virus ini adalah lebih tinggi. Jadi kita boleh membantu kita punya pasukan kesihatan ini dengan mengelakkan diri daripada sakit. Contohnya, jika anda memang ada signal sesak nafas, anda mungkin pernah dulu masuk hospital kerana sakit jantung, ada mild stroke. Jadi hari ini perlulah anda menjaga kesihatan. Lebih-lebih lagi sekarang ini, supaya anda tidak pergi membebankan lagi sistem kesihatan di negara kita. Jadi, Elken, kita ada langkah keempat, pelarasan kesihatan, iaitu mengikut keutamaan badan anda. Sebab badan kita ada lebih kurang 10 sistem utama. Mana-mana sistem ini boleh rosak. Umpama enjin kereta kita, yang rosak kita akan adjust di sana. Kita akan repair, menyelenggara kereta kita secara berkala. Jadi mari kita lihat, kita ada 10 sistem organ, sistem pencernaan sampailah sistem pembiakan. Jadi 10 ini anda lihat bagaimana Elken ada produk untuk menjaga. Kita ada Zenergy, iaitu catalyst enzim, membantu enzim badan melakukan metabolisme. Ia adalah 65 rawatan botani. Jadi anda boleh gunakan ini untuk metabolisme, sangat baik untuk sesiapa yang ada masalah kesihatan, kencing manis, kanser, dan sebagainya. Kita juga ada satu proyek oleh membantu kita punya saluran darah. So saluran darah yang sehat, maka jantung kita sehat, kita mengelakkan daripada stroke. Jadi anda lihat gambar ini ya, ini adalah saluran darah yang sudah mula warna kuning, itu adalah apa? Plak, iaitu lemak-lemak yang terkumpul yang boleh menyempitkan arteri kita. Jadi apabila ada penyempitan berlaku sana, mula ada signal tekanan darah tinggi, mula ada sesak nafas, mula ada rasa macam cucuk-cucuk di bahagian dada anda. Kalau ada signal seperti ini, anda mesti cepat-cepat ambil tindakan. Jadi kalau sesiapa ada saluran darah yang sumbat, terutama di jantung, doktor mungkin syorkan bypass lah, angioplasty lah, semua itu menelan kos yang sangat. Boleh menyehatkan badan dengan minum Life Extra Yang. Itu saya ulang sekali lagi. Jangan hari ini anda masuk hospital kerana anda sakit jantung atau anda stroke. Jangan pergi membebankan lagi sistem kesihatan kita yang sudah memang terbeban. Jadi kita minum Life Extra. Sehatkan kita punya jantung, sehatkan kita punya peredaran darah semua. Ya, ini adalah produk yang sangat-sangat baik. Orang sehat, orang sakit, semua boleh minum 18 tahun ke atas.
Next adalah LG6, satu produk colostrum. Yang ini saya sangat-sangat suka produk ini sebab ia membantu faktor imun dan faktor pertumbuhan badan kita. Terutama sekarang, kita punya sistem pertahanan diri sangat-sangat penting. Anda kena minta tolong dengan sistem pertahanan badan kita sekarang. Tolonglah kuat supaya tak kena jangkitan virus. Jadi Anda boleh makan ini LG6 sebab dia membantu faktor imun. Beberapa hari lalu kita ada MCMU Mancong yang sudah pun mengupas lebih lanjut tentang ini LG6. So dia merangsang imun semula jadi. Saya pernah batuknya selepas saya demam sesama, saya batuk tidak henti-henti batuk, dry cough yang orang kata tidak ada kahak selama 3 bulan. Jadi bagaimana mau buat bisnes, mau jumpa orang kalau sentiasa batuk, bercakap saja batuk. Jadi saya amalkan LG6 ini high dose dalam masa 1 minggu, batuk saya hilang. Ketika saya 3 bulan itu saya sudah makan ubat, makan antibiotik, jumpa doktor berkali-kali tidak juga sembuh. Akhirnya hanya dengan LG6 1 minggu batuk saya yang 3 bulan sudah hilang. Jadi Anda mesti amalkan ini, LG6. Apalagi kita juga ada Alpha Hex. Ini adalah satu produk yang sungguh-sungguh amazing, orang kata ajaib. Ia adalah daripada super mushroom cendawan super, di mana ekstraknya dipanggil MIME, alpha glucan, dan digunakan oleh lebih 700 hospital dan klinik di seluruh dunia. Inilah satu produk yang so amazing, sangat ajaib dengan 400 kajian klinikal. Saya bukan pakar, ramai bukan pakar, tapi pakar sudah kaji, hospital sudah guna, doktor-doktor gunakan untuk merawat pesakit mereka. Dan yang ajaibnya lagi, ini adalah satu makanan. Dia bukan ubat, tapi dia boleh membantu orang yang ada masalah kesihatan. Apalagi sekarang, kalau sesiapa ada masalah dengan keimunannya, ia boleh bantu. So, sangat-sangat baik ini Alpha Hex. Jadi, kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini mau mencegah penyakit dan melindungi kesihatan kita dan family. Bermula dari apa? Paling asas apa dia? Sel. Ya, jadi sel sehat, tisu sehat, organ sehat, sistem sehat, maka badan kita akan sehat. Jadi ingat 4 langkah MRT. 1, pemakanan yang seimbang. 2, pengambilan oksigen yang cukup buat segi exercise, segi puasa. 3, detoksifikasi atau pemangarancun badan. 4 adalah pelarasan kesihatan mengikut keperluan badan kita. Jadi, kenapa semua orang harus mengamalkan Elken konsep MRT? 1, sangat penting. Tidak ada kesan sampingan. Kita tahu dan doktor pun tahu kalau orang sakit makan obat, memang ubat ada kesan samping. Itulah dalam bahasa Inggris, obat tu bukan panggil ubat, bukan medicine, tapi panggil drugs. Drugs diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah dadah. Memang betul, drugs itu, obat itu sebenarnya ada dadah. Tetapi dalam kuantiti yang sedikit, ia mungkin boleh membantu menyelamatkan nyawa. Tetapi kalau dalam tempoh masa yang panjang, Anda hari-hari makan obat, ia boleh ada kesan sampingan. Jadi konsep MRT, kita mengamalkan pemakanan suplemen ini. Semua adalah makanan. Spirulina ada sayur, EPA adalah minyak ikan, SSC adalah daripada buah-buahan, Alpha Hex adalah daripada cendawan. Semua ini adalah semua makanan semula jadi. Ya, jadi tidak ada kesan sampingan. 2, dia boleh mencegah penyakit. 3, dia boleh merawat pula, mencegah dan merawat. Dan juga kita sendiri yang uruskan, tak perlu lagi sibuk pergi hospital untuk menyibukkan, memberatkan lagi sistem sistem kesihatan kita. Jadi kita urus sendiri, kita belajar untuk dengar signal badan kita. Kalau hari ini Anda selalu mengantuk, selalu menguap, oh kenapa? Mungkin Anda kurang rehat. Jadi belajar untuk dengar badan Anda, so badan kita ini sentiasa berkomunikasi dengan kita. Dan seterusnya, ini adalah oleh-oleh daripada saya sebagai closing. Ini kartun apa ni? Ini adalah sebuah zoo. Jadi ini adalah satu cerita seorang businessman. Beliau buka satu zoo. Jadi beliau mau buat duit kan. Jadi beliau pun letak sana. Okey, masuk satu kali RM10. Beliau pun tunggu. So dalam zoo dia tu ada zebra, ada singa, ada harimau, ada gajah, macam-macam binatang. Jadi RM10 satu kali masuk tiket, dia tunggu tak ada orang datang. Kenapa ya? Okey, dia turunkan harga ke RM5.
RM5, dia tunggu. Wah, tak ada juga orang datang. Heran dia kata. Sampailah dia letak RM2 pun tak ada orang datang. Dia letak free pun sangat sedikit orang datang. Jadi dia mula berfikir, berfikir out of the box, Jadi dia dapat satu idea, dia letak sana free. Lepas itu ramai orang masuklah. Ramai orang datang berpusu-pusu masuk, free kan zoo ini, kanak-kanak masuk. Tetapi pada pintu keluar dia letakkan RM30 untuk keluar. Keluarnya RM30. Jadi lepas orang masuk, apa beliau buat? Beliau tutup pintu masuk itu dan beliau buka pintu harimau, buka pintu singa, buka pintu semua binatang yang ada dalam zoo itu. Jadi apa berlaku kalau anda dalam zoo dan harimau punya pintu sudah buka, anda memang lari kan? Jadi semua orang dalam sana lari, tapi kalau mau keluar perlu bayar RM30 seorang. Jadi semua orang bayar RM30 sebab mau keluar. Ya, jadi hari ini sebelum kita sakit, kita selalu buat tak kisah. Okey, saya sehat, tak apalah, saya tak sakit, kenapa perlu makan ni? Kita ada sikap macam tu sebab belum sakit. Tapi kalau kita sudah sakit dan masa itu doktor kata, okey, anda kena buat pembedahan, kos pembedahan RM15,000, RM20,000, RM60,000, RM80,000. Masa itu kita tidak berbincang lagi dengan doktor, boleh kurang sikit tak? Tak. Kita akan cakap dengan doktor, okey, saya akan cari duit. Kalau yang sakit itu adalah anak kita, doktor kata kena buat pembedahan RM50,000, kita akan fikir bagaimana cari RM50,000. So kita mau sihatkan anak. Kalau ibu bapa kita sakit masuk hospital, doktor kata perlu buat pembedahan RM20,000, anda akan fikir mana saya mau cari RM20,000, anda akan pergi cari duit itu. Sebab masa itu anda terpaksa. So anda mau keluar daripada keperitan penyakit ini. Jadi saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini, konsep MRT adalah konsep yang sangat-sangat penting. Kita harus amalkan supaya kita boleh sihatkan anak-anak dan juga kita punya orang tua. Kita biasanya tidak risau diri kita sendiri. Kita rasa kalau kita sakit pun tak apalah. Kalau memang masa mau mati, mati jugalah. Kita tak risau diri kita. Tapi kita akan lebih, orang Cina cakap kancong, lebih cemas kalau anak kita sakit, kalau ibu bapa kita sakit. So kita tidak mau melihat family, ahli family kita menderita. Sebab kalau anak sakit, ibu bapa sakit, adik-beradik sakit, satu family akan sakit. Tapi dengan konsep MRT, kita bersyukur Elken ada sediakan produk-produk yang boleh membantu kita. Jadi amalkan konsep MRT. Semoga semuanya sehat. Jadi dalam tempoh perintah kawalan ini, perintah kawalan pergerakan ini, jangan keluar rumah, amalkan produk MRT dan saya akan jumpa anda di puncak kesehatan dan kejayaan Elken. Thank you.